Ambil lah fatwa perleh tu boleh cari. Ambil satu qaul, hak perleh kata ni, mana ulama pun tak kata. Ulama tu bukan hamba, ulama tu imam-imam mazhab. Kalau setakat hak duk mai apa, hak duk jual yang jampi kat kampung ni, kita tak masuk lah dalam tu kan. Ni imam-imam mazhab, imam-imam muktabar ni, ambil mana qaul yang ada di perleh, yang tak ada siapa pun imam kata. Kalau ada, tunjuk kita. Okey. Hadis solat awabim yang mengkhususkan sembahyang lepas maghrib dengan berapa bilangan rakaat semua tidak sabit. Sebahagian riwayat-riwayat menyebut merangkumi solat duha itu sebagai awabim, yang ini maksud orang yang awab kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut penamaan saja, tetapi sabit kepada amalan hendaklah berdasarkan kepada hadis-hadis yang sabit, bukan berdasarkan kepada nama yang diberikan. Solat duha sabit dengan nas solat duha. Okey, balik kepada isu Wahabi tadi. Isu perleh Wahabi ke tak? Perleh tak ada rujukan kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Di perleh tak dibaca pun kitab Muhammad bin Abdul Wahab sebagai satu sukatan. Sejak dahulu tak dibaca. Itu tidaklah berarti perleh kata Muhammad bin Abdul Wahab sesat, tapi tak dibaca. Orang pasal apa kata perleh Wahabi? Pasal memang macam tu, nak kata apa? Di Malaysia ni daripada dulu Hamka Wahabi. Semua kaum Za'bar, semua kaum pembaharuan Wahabi. Wahabi ni siapa saja yang amal benda yang tak kena dengan kebiasaan hak mereka buat, jadi Wahabi. Tak kunut, Wahabi. Padahal mazhab Hanafi tak kunut, mazhab paling besar sebut tak kunut. Mazhab Hambali tak kunut, yakni kunut subuh secara berterusan maksudnya. Dia kata Wahabi. Bismillah perlahan Wahabi. Wahabi pada dia tu sesat lah. Padahal mazhab Abu Hanifah bismillah perlahan, mazhab Hambali bismillah perlahan, mazhab Malik tak bismillah langsung, bahkan dia makruh kan, guru pada Imam Syafi'i. Jadi Wahabi ni satu istilah yang bila tak tahu nak jawab orang, Wahabi. Pasal apa Wahabi? Wahabi. Lebih sikit dia kata apa? Wahabi ni depa maki ulama. Tuan-tuan duduk di perleh ni, tuan-tuan pernah dengar mana-mana kuliah pergi maki ulama? Kok mana-mana kuliah ke Imam Syafi'i rahimahullah orang pergi maki ke? Imam mazhab 4 mana orang maki ke? Hatta kalau orang pergi maki Imam Ghazali ke, ada pernah dengar orang maki di perleh mana-mana imam? Kalau kritik dia, hak pergi kata Nabi ke kanan dia nak ke kiri, dia tak termasuk dalam imam tu. Janganlah dia senaraikan diri dia adalah imam tu. Imam-imam yang dikenali dengan kaum muslimin, walaupun mereka tidak maksum seperti mana kita tak maksum dan melayan tak maksum hanya Nabi. Kita diperleh kata imam-imam kemungkinan ada pandangan-pandangan mereka yang tidak rajih, tidak kuat. Itu biasa. Kalau sekiranya kita kata semua imam kuat, kita tentulah di Malaysia hak mana yang di negeri yang kunut tu dia kena amal juga tak kunut, pasal pandangan imam lain kata tak kunut. Artinya dia bila amalkan satu qaul, artinya dia melemahkan pandangan imam yang lain. Demikian diperleh kita mengamalkan qaul dan meninggalkan sebahagian qaul. Bila ditanya kenapa tak mengamalkan kunut, kita berpendapat pandangan mengamalkan itu adalah pandangan yang tidak kuat. Kunut berterusan subuh maksud kita kuat. Oh, hampa lebih pandai daripada Imam Syafi'i lah. Hampa hina Imam Syafi'i. Hampa ingat Imam Syafi'i bodoh macam apa? Ni mangkah. Ni selama ni hampa kunut tu, hampa hina Imam Hanafi lah. Hampa hina Imam Hanbali lah. Boleh kira macam tu pula. Ini main budak-budak berkelahi main guli bercakap masalah fiqh. Budak-budak main guli bercakap masalah fiqh. Ini masalah fiqh. Bila orang tak amalkan qaul tu, bukan dia hina imam tu. Kemudian dia hasut. Tengok pok-pok ni dia hina. Dia kata Imam Syafi'i kafir belaka. Siapa dia pernah kafir kan? Dia create cerita ni. Orang yang duduk di perleh yang tak main masjid kata memang hampir masjid kau subuh.
Dia teruk dia tahu. Diperlih lah. Aku pipi. Tak ada masuk waktu subuh. Dia bang dah nak semayang. Kan? Dia baru mai ataupun sebelum ni tak nak semayang subuh. Diperlih. Azan berapa kali? 2 kali bagi solat subuh. Sebelum masuk waktu dan sampai masuk waktu. Seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi. Di Mekah Madinah dia duduk pipi azan 2 kali. Dalam mazhab Syafi'i ada qaul ni juga. Cuba diamalkan ataupun tak diamalkan. Semua yang pakai create diperlih, depa kata Tuhan macam dengan manusia, tangan kaki semua ada. Tuan-tuan pernah dengar benda tu? Hak yang kata dia tak ada apa. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Mendengar cerita-cerita bohong, dusta, dan mendengar kepada kaum yang tidak pernah, kaum lain yang tidak pernah menghadiri, mendengar apa yang kita beritahu. Ada buah-buah tu, anak-anak buah dia hak tak tahu pun, oi teruk dahsyat. Orang Melayu macam tu kadang-kadang kan. Dia kata kita tengok orang aksiden kat simpang punya teruk. Luka kaki habis. Sampai kat punya teruk, dia kata. Kaki dekat nak putus. Sampai ujung sana, paha daripada ke bawah putus aja. Sampai kat dah hancur pinggang ke bawah. Sampai kat ujung kampung mati. Dia punya tokok tambah cerita. Kami nak pi Langkawi, singgah kat Masjid Perlis. Kunut tu imam tak baca. Mana ada dalam dunia Islam semua orang kunut, depa tak kunut. Kawan nak cerita tu dia pernah pergi Langkawi ya, Mekah Madinah tak Nabi. Kalau dia pergi Mekah Madinah dia tak kata yang tu. Mai cerita kawan dia cerita apa? Dia kawan aku pergi Perlis. Subuh pun dia tak mayang lah. Ini semua karut. Karut. Jadi mudah-mudahan kita ni tak penting apa orang kata. Yang penting ialah kita mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Dan siapa yang boleh tanya depa, apa kaul fiqh di Perlis yang tak ada imam kata? Buat kuis kat dia. Fatwa ke apa yang tak ada mazhab kata, depa yang kata. Bagi tahu kan. Ambil lah fatwa Perlis tu boleh cari. Ambil satu kaul hak Perlis kata ni, mana ulama pun tak kata. Ulama tu bukan hamba, ulama tu imam-imam mazhab. Kalau setakat hak duk mai apa? Hak dua jual yak jampi kat kampung ni kita tak masuk lah dalam tu. Kan? Ni imam-imam mazhab, imam-imam muktabar ni, ambil mana kaul yang ada di Perlis yang tak ada siapa pun imam kata. Kalau ada tunjuk kita.